adakah kami patut menyertai parti DAP? Dan jika ya, dalam satu ayat, kenapa kami patut menyertai DAP? Should we Ya. start first? Yes or no? Yes, Okay. Yes. No. perlu dipertimbangkan Okay. Why? One sentence. kerana DAP memerlukan calon Perdana Menteri. And both of you fit the bill. Oh, crazy. Do it, Man. Kita kembali ke Keluar Sekejap bersama saya KJ dan juga Dr. Ong Kiam Ming. Saya terus pada apa yang kita nak bincang sekarang ni. Sebelum break tadi, Dr. Kiam Ming dah bagi sedikit gambaran tentang apa yang mungkin dia bayangkan dalam masa depan. Cuma untuk masa depan yang Dr. Ong Kiam Ming sebut tadi, berkenaan dengan imej baru DAP dan sebagainya, kena melepasi satu cabaran asas tentang imej DAP sekian lama, iaitu betapa orang Melayu Islam di Malaysia ini susah untuk terima DAP. Betul. Kebanyakan. Dan benda ini mesti diatasi oleh DAP. Saya nak tanya doktor dulu, why do you think that is? Kenapa ada cabaran ini dan kenapa tak dapat melepasi setakat ini walaupun dah cuba macam-macam dengan kawasan selamat macam Bangi pun diberikan kepada ahli parlimen orang Melayu, which bagus dalam hal itu, tetapi itu satu contoh dan banyak contoh yang lain. Poster boy, poster girl Melayu dalam DAP still tak dapat break this problem. Why? And apa cadangan ataupun pemikiran doktor untuk selesaikan masalah ni dalam say the next 10 years? Okay, sebelum saya pergi kepada soalan kenapa DAP ni tidak dapat diterima oleh penghuni Melayu, saya nak mungkin update sikit. Di mana saya rasa di kawasan bandar, di kawasan negeri di mana PH telah memerintah untuk 2-3 penggal ni, saya rasa ada persepsi yang telah ditukar. Bila saya bertanding di Serdang 2013, sokongan yang saya dapat daripada pengundi Melayu tu mungkin 10-15%. 2018 dah satu penggal, sokongan tu naik kepada lebih daripada 35%. Masa tu mungkin ada kerana bersatu isu bosku dan sebagainya. Tapi saya rasa juga apabila seorang pemimpin DAP, wakil DAP boleh menunjukkan diri sebagai seorang yang boleh membantu semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa, kaum dan sebagainya, itu memang ada satu kesan. Dan saya rasa apabila ada lebih pemimpin DAP yang ada imej ataupun imej seperti ini, misalnya Hannah Yeoh, misalnya Anthony Loke dan sebagainya, saya rasa mereka boleh cool down sikit image orang Melayu terhadap DAP. Itu adalah mungkin sedikit update. Tapi tak boleh nafikan memang ada sejarah yang panjang di mana pemimpin seperti Lim Kit Siang dijenamakan sebagai seorang yang anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja dan sebagainya. Dan saya rasa untuk orang yang lebih tua tu, mereka suka nak let go ataupun melupakan image seperti ini. But just on that. Sure. But kadang-kadang ada perkara yang self-inflicted goal. Yang DAP own goal yang DAP buat. Kita tak payahlah nak cerita benda-benda yang remeh macam pakaian ke, masuk masjid ke, all that yang dulu cuba dimanipulasikan oleh musuh DAP. Tapi ambil contoh yang terbaru, saya terbaca statement Kit Siang berkenaan dengan kasino. Sebab ada polemik berkenaan dengan kasino di Sarawak dan sebagainya, dan Kit Siang keluarkan kenyataan kata di Timur Tengah, di negara-negara Gulf ada kasino, di negara-negara Arab dan sebagainya. So again, that's clearly tone deaf and self-inflicted because easy to manipulate. Ya, betul. Ya, saya rasa apabila untuk saudara Lim Kit Siang, oleh kerana walaupun beliau telah bersara dari frontline politics, beliau juga ada keluarkan lebih kurang 2-3 statement satu hari. Ada banyak statement. Jadi mungkin ada statement yang lebih ad hoc, ada statement yang mungkin berdasarkan pengalaman yang lebih mendalam dan sebagainya. Dan untuk isu seperti kasino ni, saya rasa memang adalah
satu statementnya ad hoc yang memang tidak dibincang dengan pemimpin-pemimpin DAP yang lain. Tapi saya tak nafikan ada banyak lagi episod yang saya pun dah meluahkan perasaan saya di mana tak nafikan memang ada own goal yang dibuat oleh pemimpin DAP. Okey lah, itu soal DAP. Saya sebagai orang yang sebelum ini aktif dalam UMNO dan KJ pun sama. Mungkin we can be honest here KJ. UMNO pun ada main peranan dalam mewujudkan image DAP yang kita cakap ni. Ya, betul. Dan saya berani kata sebab itu reality dan saya pendengar semua it's politics, right? politics. Dia bagi bola tanggung, kita smash kan? Sure. Although saya Sama nak cakap saya cubalah. Dr. Ong, you can say whether you agree with me or not, but I really tried untuk avoid menggunakan DAP sebagai bogeyman yang mudah dalam politik UMNO. Dr. Kiaming tadi sebut tentang mungkin cost yang you had to pay for being bipartisan dan sebagainya. People like KJ and I memang had to pay a lot of cost because part of it is of course we're not perfect the whole time, tapi even masa 22 bulan Pakatan Harapan, saya sebagai naib ketua pemuda UMNO waktu tu, dan saya ada seorang ketua pemuda UMNO yang memang right wing habis bukan macam KJ. Culture war. Dan saya cukup elak untuk kata DAP ni anti-Islam lah, anti-Melayu lah. I didn't want to play that. I would criticize DAP because that was my job, tapi based on policy ke, we try tidak untuk menjadikan benda itu sebagai polemik perkauman. Tapi tak apalah, itu kita dan people have their own views. Tapi sama juga seperti saya. Sure. Saya juga that was where I was going for. Kritik berdasarkan polisi. Tapi apabila ni saya rasa kita patut cakap terus terang. Apabila ada pemimpin di parti UMNO ataupun di parti DAP cakapkan sesuatu yang mungkin tidak sensitif kepada kaum yang lain ataupun terhadap puak-puak yang tertentu. Bagi pemimpin di DAP, walaupun saya tidak setuju dengan pandangan ini, dengan pandangan yang dibangkitkan oleh setengah pemimpin, saya tak boleh meluahkan perasaan itu secara terbuka. Kalau saya meluahkan perasaan secara terbuka, memang saya akan kena belasah dari dalam. Sama. Dan poin saya ialah mungkin ramai pendengar yang tak faham nuans ni. Dia anggap kalau dia tak suka DAP, maknanya semua orang DAP ni, katakanlah contoh, kalau dia tak suka Lim Guan dia tak suka Lim Kassim Sian, dia anggap semua orang dan DAP ni macam tu. Dan keluarkan kenyataan macam tu. Dia tak tahu ataupun dia tak nak tahu ada orang macam Ong Kiaming, ada orang mungkin macam kalau katakan Anthony Loke yang mungkin image dia berbeza dan cara penyampaian hujahnya berbeza. Sama juga orang Pakatan Harapan yang dululah, sekarang ni dah lain dulu betul-betul anti UMNO, betul-betul anti BN. Siapa saja orang UMNO confirm dia ni racist lah, dia ni inilah itu. Dia tak nak layan pun kemungkinan bahawa dalam parti UMNO itu sebenarnya ada perbahasan, and there is a debate to try and change the tone. Anyway, bercakap tentang hal ini, mungkinkah kalau saya nak tukar gear sikit, dengan unity government, kerajaan perpaduan yang bersama dengan UMNO sekarang ini, adakah ini sebenarnya satu, selain daripada keperluan ke strategi PH untuk DAP, is this your shortcut? Is this your shortcut untuk diterima oleh orang Melayu dengan lebih ramai, and there's a transfer of UMNO's Malay base kepada PH and therefore kepada DAP? Dan sebelum Kian Meng jawab, saya nak extend pemikiran Syaril tadi tu untuk menjadikan siri soalan. Buat masa ni DAP adalah jaguh bandar, macam UMNO jaguh kampung lah. Sebelum ni lah. Now UMNO jaguh kampung lah. Dia boleh menang di kawasan-kawasan luar bandar lah. Itu pun now quite risky also. That's what Dr. Kiaming was saying. Dikenali sebagai jaguh bandar, jaguh kampung, DAP jaguh bandar. Bila ataupun apakah keadaan di mana orang macam pengganti Kian Meng, Syarizan ataupun YB Rara boleh menang di kawasan macam Padang Terap, Tanjung Karang, dan tak perlu menjadi the equivalent of Wee Ka Siong lah, bertanding di kawasan Melayu dan menang. You know what I mean kan? MCA dia buat 3-4 election, dia kena menang di kawasan Melayu saja. Tanjung Piai. Kawasan Cina bungkus lah. Sama juga dengan Uncle Tom DAP, maybe unfair. Uncle Tom DAP, dia kena bertanding di kawasan Cina. Kalau tanding di kawasan majoriti Melayu, bungkus.
kalau kita lihat PRU ke-15 ni di beberapa kerusi yang memang majoriti Melayu dan luar bandar seperti di Mersing ataupun di Sikh dan sebagainya, memang DAP ada letak calon. Gerik juga kalah dengan teruk. Kerana memang tak ada grassroots kat sana. Dan kalau nak DAP nak cuba untuk memasuki ke kawasan ni, saya rasa memang susah. Tapi ada sort of like proses lah di mana DAP boleh mengukuhkan diri di tempat semi urban macam Bentong. Untuk Bentong tak boleh dinafikan sokongan DAP walaupun letak calon Melayu kat sana, sokongan DAP di kalangan pengundi Melayu tu memang I would say at most 10%. Melayu sanggup bagi kat Yau Tiong Lai. Dan juga kepada juga calon PN. PN. Jadi kalau boleh meningkatkan peratusan pengundian di kalangan orang Melayu di kawasan seperti ini, then DAP masa hadapan DAP lebih cerah kerana sekarang selepas undi 18, peratusan pengundi Melayu tu dah naik. Jadi memang saya rasa tak boleh dinafikan itu adalah satu shortcut, tapi shortcut itu adalah shortcut yang di mana DAP tak ada pilihan. We make a decision, beri kuasa kepada Anwar untuk merunding bersama dengan BN, bersama dengan Presiden UMNO, dan selepas keputusan itu dibuat, DAP terima keputusan. Tetapi DAP boleh terima harga tersebut. Tak rasa geli ataupun miang bersama dengan grassroots Wak Zahid. Grassroots DAP saya rasa mereka rasa miang, ada sebahagian besar yang masih lagi hold back. Tapi untuk bigger picture, sanggup buat terima kita dah dengar ayat bigger picture ni dah beberapa bulan dah sana. Bigger picture segala-gala ni dimaafkan sebab bigger picture. Sorry lah. Tapi untuk saya memang konsisten. Waktu pilihan raya memang DAP, semua pemimpin DAP belasah Zahid dan sebagainya. Pandangan saya ialah jikalau Zahid Hamidi masih lagi memegang jawatan sebagai Presiden UMNO, memang renewal di UMNO tu tak akan berlaku dan akan jadi liability kepada DAP juga mungkin satu hari. Mungkin dan memang UMNO saya rasa di kalangan orang muda tu susah untuk diterima. Itu hakikat. I just mendengar biasanya skrip tu nak bagi tahu pendengar ini bukan skrip yang kita bagi bukan saya cakap pasal ni bukan kerana saya nak sokong pandangan Syariah ataupun KJ, tapi saya rasa KJ pun tahu obvious lah. Saya seorang yang selalu menganalisa data dan juga undi mengikut saluran dan sebagainya. Apa yang begitu ketara pada PRU 15 ni ialah bila saya nampak saluran yang muda-muda tu, nombor 1 PN, nombor 2 PH, nombor 3 UMNO. Saya difahamkan Kian Meng ada buat kajian untuk ISIS, pengundian analisa pengundian berdasarkan kepada saluran dan sebagainya, dan saya tak tahu tak banyak kursi Melayu di mana BN mencapai undi Melayu yang lebih daripada PN. Mungkin 1-2 saja. Mungkin boleh Kian Meng boleh sebut kursi mana agaknya. Ada beberapa, dan juga ada beberapa tempat yang mana boleh sebut calon BN boleh dapat juga undi muda. Kebanyakan kursi undi Melayu PN lebih banyak daripada BN. PN nombor 1, kebanyakan tempat PH ataupun BN nombor 2, dan ada banyak tempat BN nombor 3. Tetapi ada beberapa kerusi sebutlah cepat sikit. Sungai Buloh dan Kuala Selangor. Memang majoriti ataupun sampai kalau tak silap di Sungai Buloh 50% daripada pengundi Melayu memberi sokongan kepada calon BN. Saya tak kenal tapi memang itu adalah Gajah kena check kat tu. Gajah kena check juga. Saya boleh memaparkan data Okay. Nanti kita buat infografik ke. Sekejap, saya tak habis lagi sebenarnya tadi. I want to go back to that yang tadi tu. The shortcut yang mana Dr. Ong sort of akui it's a potential shortcut. Do you think it will work? Dan kenapa saya nak beritahu kenapa soalan ni bagi saya penting, kerana mungkin untuk UMNO ini pun shortcut juga. Is the reverse, the converse lah, iaitu
ini juga shortcut untuk UMNO finally, dan Barisan Nasional finally dapat undi bukan Melayu. So it's two sides of the same equation. Pandangan doktor, is it possible or is this just going to be a short term thing? It will work, tapi efek tu mungkin ada limitation ataupun terhad. Kerana pengundi tegak UMNO tu memang pengundi tegak. I think you all know this. Dan pengundi tegak UMNO ni mungkin waktu PRN tu memang ketara. Pengundi tegak UMNO, bila mereka keluar, mereka akan undi UMNO. Jadi kalau sebahagian daripada pengundi tegak UMNO ni sanggup membuang undi kepada pihak PH dalam satu agreement ataupun persefahaman di PRN yang akan datang ni, di mana memang kerusi ni akan dikongsi, I think a bit of it will transfer. Or dia boleh jadi macam Padang Serai, di mana pengundi BN dia throw kepada PN. Ya, tapi saya rasa Padang Serai tu memang satu protest vote yang luar biasa. Kerana Padang Serai undi BN dah calon BN dah mengundur, tidak lagi kempen. Okay, kita tunggu dan lihat PRN kali ni lah. Maybe we can do a special on that sebelum PRN nanti. So harapan saya ialah supaya KJ mungkin selepas ini boleh ada peluang untuk pulang balik ke gelanggang politik secara rasmi. Untuk saya, I have not closed the door. Pintu tu tak ditutup lagi. Saya akan menilai semula dalam masa 4-5 tahun. We don't know what the political situation will be like at that time, but I have not said no. Jadi mungkin boleh plan satu comeback, tetapi fokus saya pada masa ini adalah di fokus akademik saya dan KPI akademik. Ada apa-apa nasihat untuk kami berdua, apa yang patut kita buat sebagai seorang yang dah keluar sendiri, yang dah plan kan, dalam keadaan kami ni? If you were in our position, what would you do? Untuk Syaril dulu, saya rasa Syaril masih lagi ada hadapan yang cerah dalam gelanggang corporate, berdasarkan latar belakang anda, penasihat ekonomi kepada mantan Perdana Menteri, sebagai seorang bekas konsultan di McKinsey dan sebagainya. Dan saya rasa dari segi policy, dari segi pengalaman corporate, that is the direction I would go, and take on different corporate hats and build up your reputation. So get out of politics. I'm done in politics. Not done. Tapi it's okay to build up your experience there. Mungkin boleh balik lagi di gelanggang politik lepas tu. For KJ, saya rasa berdasarkan pengalaman KJ sebagai Menteri Kesihatan, Menteri Belia dan Sukan, why not pitch for a position at an international organization, UN agency, a global think tank or something like that. You're getting rid of me. Halau saya. Bukannya boleh. You want to put us out? Out. Come on, man. You boleh pergi mendapatkan pengalaman, mendapatkan satu stature yang lebih tinggi, and then sebagaimana yang dibuat diamalkan oleh Perdana Menteri sebelum ni, Muhyiddin pernah dipecat. Siapa lagi pernah dipecat? Anwar pernah dipecat. Dr. Mahathir pernah dipecat. Your good friend. So mungkin selepas tu, the opportunity for you to come back with even more experience. That is, I think, sesuatu yang memang saya rasa kebanyakan pengundi dan juga rakyat Malaysia akan mengalu-alukan. Last, adakah kami patut menyertai parti DAP? Dan jika ya, dalam satu ayat, kenapa kami patut menyertai DAP? Should we start first? Yes or no? Yes. Okay. Yes. Perlu dipertimbangkan. Okay. Why? One sentence. Kerana DAP memerlukan calon Perdana Menteri. And both of you fit the bill. Crazy. Good way to end. Man. Good way to end. Wow. Dr. Wan Kermeng. Good times. Terima kasih. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Okay. Terima kasih. Kita kembali dengan episod selepas ini. Terima kasih.